Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Noh. Matris nombor I1910351. Saya akan membentangkan berkenaan dengan tugasan 1, iaitu implikasi kepada nilai ketamadunan apabila wujudnya hegemoni oleh suatu kuasa besar seperti Amerika Syarikat. Saya akan memulakan dengan pendahuluan, iaitu hegemoni berasal daripada bahasa Yunani, iaitu hegemonia, yang bermaksud pemimpin dan lebih dikenali sebagai kuasa monarki. Hegemoni wujud penguasaan menyeluruh bagi kepimpinan satu negara atau kumpulan ke atas negara atau kumpulan lain. Kuasa hegemoni akan memberi kesan buruk dari berbagai segi, terutamanya dari segi politik, ekonomi, media massa dan juga budaya, yang menjadi ancaman terhadap dunia. Kuasa-kuasa barat juga telah memperluas pengaruh hegemoni mereka ke serata dunia. Seterusnya, berkenaan dengan hegemoni barat, dunia abad ke-21 sedang menghadapi satu cabaran dan perubahan yang sangat hebat di mana tidak pernah berlaku di abad yang lalu. Cabaran terbesar yang dihadapi masyarakat dunia pada hari ini ialah globalisasi dan hegemoni kuasa-kuasa barat. Cabaran globalisasi umpamanya mempunyai implikasi yang amat luas terhadap ekonomi, budaya dan politik sesebuah negara. Hegemoni tamadun barat mula terselah sekitar abad ke-18 Masihi yang berterusan menguasai dunia sehingga kini. Perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat sejak pertengahan abad ke-20 hingga kini berjaya dimanfaatkan barat dalam memperluaskan pengaruh hegemoni dan neokolonialisme mereka. Dengan hegemoni Barat memperalatkan sepenuhnya teknologi moden untuk memperkuatkan cekaman mereka atas masyarakat dunia. Fenomena ini merupakan cabaran utama yang dihadapi masyarakat tamadun Islam dan tamadun Asia pada hari ini. Implikasi hegemoni Barat kepada nilai ketamadunan. Kuasa Barat monopoli kuasa dunia sekaligus mempengaruhi masyarakat dunia, khususnya umat Islam, adalah selaras dengan aspirasi dan perancangan Zionis. Motif utamanya ialah untuk mengukuhkan kedudukan masyarakat Yahudi di serata dunia. Dengan cara itu, mereka dapat mengawal dunia dengan baik dalam aspek budaya maupun ekonomi. Pemimpin Yahudi telah lama merancang untuk menguasai mata wang dan ekonomi dunia supaya mereka dapat campur tangan secara langsung terhadap pasaran saham antarabangsa dan memiliki syarikat terbesar di dunia seperti Rockefeller dan lain-lain. Dalam implikasi hegemoni Barat pada nilai ketamadunan dalam aspek media sosial, hampir keseluruhan media cetak dan media elektronik penting dunia pada hari ini seperti Cable News Network atau lebih dikenali sebagai CNN, Associated Press, UPI dan Reuters yang dikuasai oleh masyarakat Yahudi dan Barat. Semua berita yang disebarkan kepada masyarakat dunia adalah berdasarkan persepsi Barat yang menganggap orang lain yang tidak sehaluan dengan mereka sebagai tidak bertamadun dan perlu diperangi. Kuasa-kuasa Barat dan Yahudi memperalatkan sepenuhnya semua media yang dikuasai untuk memperluas pengaruh hegemoni mereka. Dalam aspek ekonomi pula, globalisasi ekonomi telah menyebabkan banyak ekonomi negara-negara kecil terpaksa bergantung kepada negara kuasa besar. Oleh sebab itu, negara kuasa besar mempunyai modal yang besar dan rangkaian di seluruh dunia. Hal ini memudahkan untuk kuasa Barat menguasai ekonomi tempatan negara-negara miskin. Pengaruh Barat ini dapat dirasakan apabila meledak krisis ekonomi yang menjalar dan menyalakan krisis politik, kewangan dan campur tangan kuasa-kuasa besar terhadap krisis dalaman negara yang membangun. Globalisasi memaksa negara-negara miskin yang membangun mengamalkan dasar ekonomi yang liberal
membuka peluang seluas-luasnya kepada syarikat-syarikat besar barat untuk menguasai ekonomi mereka. Dalam aspek politik pula, kuasa politik dunia hari ini masih lagi dimonopoli oleh blok barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Berbekalkan kekuatan ketenteraan dan kuasa ekonomi serta penguasaan media massa dan media elektronik dunia, kuasa-kuasa barat tersebut terus melebarkan pengaruh mereka ke atas hal ehwal politik dunia. Sebagai contoh, dengan menggunakan kekuatan ketenteraan yang ada, Amerika Syarikat dan sekutu-sekutu baratnya telah berjaya menjajah semula negara yang lemah dan mundur yang tidak sehaluan dengan mereka. Dalam aspek budaya pula, pengaruh barat telah memberi kesan yang mendalam kepada nilai sosio-budaya masyarakat Islam dan Asia dengan memanfaatkan teknologi canggih dan media massa yang mereka kuasai. Barat telah berjaya menerapkan nilai-nilai budaya mereka kepada sebahagian besar masyarakat dunia. Dengan secara halus dan berkesan, mereka berjaya mempromosi serta menerapkan corak dan gaya hidup mereka yang dianggap sebagai terbaik dan perlu diadaptasi oleh seluruh masyarakat dunia. Apa sahaja yang datang daripada barat digambarkan secara baik, berciri kemajuan dan bertamadun. Dalam dominasi intelektual pula, penjajah barat yang lama bukan sahaja memberi kesan kepada geopolitik negara-negara umat Islam, tapi juga ke atas aspek pemikiran umat Islam, khususnya kepada mereka yang terdedah secara langsung kepada sistem pendidikan barat. Golongan anak didik barat ini bukan sahaja menerima secara total nilai-nilai barat, malah memandang rendah terhadap nilai-nilai budaya mereka. Mereka turut memakai piawai barat yang menilai semua bentuk ketamadunan. Golongan inilah yang banyak menghakis nilai-nilai budaya bangsa dan bergantikan dengan nilai-nilai barat yang dianggap lebih tinggi. Mereka itu selalunya terdiri daripada golongan yang berpengaruh dalam masyarakat serta menguasai politik dan ekonomi sesebuah negara. Sebagai kesimpulan, hegemoni barat telah banyak memberi kesan negatif yang agak besar daripada pelbagai aspek yang boleh dilihat pada abad 21. Antaranya konflik antara Rusia dan Ukraine yang disebabkan oleh percubaan perluasan pengaruh Amerika Syarikat. Kita perlu menjadikan Rusia ini sebagai contoh kerana mereka cuba sebaik mungkin untuk mempertahankan hak mereka daripada dipengaruhi oleh kuasa luar. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.